Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okay. Jadi kita mulakan kelas kita hari ini dengan tajuk baru 5.3. Okey. Ya, aku share screen dulu. Okey, nampak cikgu share screen? Nampak lah ni? Nampak cikgu. Okey. So hari ni cikgu rasa sempat kita habis 2 tajuk. Okay, dia last kali dividen 5.3, 5.4. So hari ni kita tengok 5.3 equity pemilik syarikat berhad menurut share. Jadi standard pembelajaran dia sepatutnya yang pertama, murid boleh menunjukkan komponen equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi dalam syarikat ni dia punya equity pemilik dia lain sikit berbanding dengan milikan tunggal, perkongsian yang kita dah belajar. So yang kedua, boleh membezakan komponen equity pemilik bagi syarikat, perkongsian dan milikan tunggal. Sepatutnya tahulah kalau milikan tunggal, macam mana kita nak buat equity pemilik dia. Perkongsian, dua-dua tu kita belajar belaka dah. So hari ni syarikat pula. Kita tengok kat sini, komponen equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan kewangan bagi syarikat berhad menurut share disediakan mengikut syarat dan peraturan dalam Akta Syarikat 2016. Okay, di mana butiran yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan dalam PKK ialah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, ingat kita belajar? Semalam hari Ahad 5.2 tu kita belajar cara nak cari modal diterbitkan dan berbayar penuh. So iaitulah yang perlu diletakkan dalam equity pemilik. Okay. So apa yang perlu diletakkan ialah bilangan, jenis dan kadar dividen untuk share keutamaan. Okay. Perlu ditunjukkan bagi kedua-dua jenis modal tersebut. Maknanya untuk share keutamaan dia kena adalah kadar dividen ni yang persen tu. Kemudian share keutamaan dan share biasa ni mesti ada bilangan. Dalam equity pemilik tu maklum bilangan berapa unit. Jenis dia, jenis ni maknanya kalau share keutamaan lah. Kalau share biasa. Itu maksud dia. Perlu dinyatakan dalam equity pemilik. Bahagian equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan kita tengok dia dah beri ni. Yang warna biru ni. Okay, ini cara nak present dia. Okay, nama peniagaan kat atas, syarikat Merpati Berhad, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Ingat, kalau ni bentuk T, equity pemilik belah kredit, belah kanan. Okay, letak belah kanan. Okay, so equity pemilik. Okay, tulis kat sini, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, tu je kena tulis dekat PKK dia. Ni ujung ni RM macam biasalah, ringgit Malaysia. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. So yang pertama, nyatakan dulu share keutamaan kalau ada. Share keutamaan ni dia special, dia duduk atas. So nyatakan bilangan unit, peratus dia, kadar dia. Kemudian belakang ni jenis dia. Okay. Contohnya 2 juta unit. Ini bilangan. 6% ni kadar dividen. Share keutamaan ni jenis. So 3 benda lah untuk share keutamaan. Bilangan unit, kadar dividen dengan jenis dia. Okay. So dapat 2 juta. Okay, yang di bawah ni pula share biasa hanya nyatakan 2 saja. Bilangan unit dengan jenis saja. Sebab dia tak ada kadar dividen. Okay. So contohnya 3 juta unit share biasa.
Nilainya RM1,500,000. So kita tambah dua-dua jumlah ni, dapatlah RM3,500,000. Okey, tengok yang warna pink ni. Harga satu share bagi setiap unit share tidak ditunjukkan di dalam penyata kedudukan kewangan syarikat berhad. Maknanya dia tak tunjukkan harga satu share. Kita darab siap-siap. 2 juta dengan RM1,500,000 ni kita darab siap-siap lah. Okey, maknanya soalan akan beri, kita darab. So dekat PKK ni terus nyatakan jumlah saja. Maknanya kat sini kita tahulah 2 juta darab RM1 lah ni, 2 juta. Ni 3 juta darab berapa? 5%, RM1,500,000. Okey, so dapatlah RM3,500,000. So ada nak tanya setakat ni? Tak ada nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey. Boleh Okey, mudah je. Okey, ulang sekali lagi. Dalam penyata kedudukan kewangan untuk syarikat berhad, tulis je equity pemilik, RM, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Nyatakan bilangan unit, kadar dividen dengan jenis untuk share keutamaan. Okay, kalau 2 juta, kita darab siap-siap. 2 juta darab RM1, 2 juta kat sini. Okay, kemudian kalau share biasa, nyatakan bilangan unit dengan jenis. Contohnya 3 juta unit share biasa. Jadi kita tahulah 3 juta darab 5%, jawapannya RM1,500,000. Kemudian garis kira jumlah dia. RM3,500,000. Okay, info tambahan. Apa dia equity pemilik? Equity pemilik ni ialah hutang perniagaan kepada pemiliknya. Okay, jadi perniagaan dia berhutang dengan pemilik. Biasalah bila kita nak niaga, kita akan bawa masuk modal kita dulu. Bagi pinjam dekat perniagaan. Maknanya perniagaan tu berhutanglah dengan kita. Okey, itu equity pemilik. Sekiranya syarikat berhad memiliki beberapa jenis share keutamaan. Macam kita belajar semalam kan, hari Ahad. Semalam pula hari Ahad. Ada 6%, ada 8%. Contoh yang hari Ahad tu. Katakanlah dia ada beberapa jenis. Jadi cara nak tunjuk dia dalam PKK, nyatakan share keutamaan dulu. Dua-dua jenis tu. Baru share biasa. Okey, specialnya share keutamaan ni dia mesti duduk atas. Okey, contoh syarikat Merpati Berhad penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey, kalau bentuk T macam biasa ni bentuk T. Ni belah kanan ni belah kredit. Okey, tulis equity pemilik, hujung dia RM. Sama juga, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Nyatakan. Soalan kata persen apa mula? Kita ambil ikut soalan. Contohnya soalan ni 2 juta unit. 6% share keutamaan. So 2 juta. Katakanlah terbitan pertama contohnya 6%. Terbitan kedua diterbitkan yang 5% pula. Jadi nyatakan diterbit berapa? Contohnya 1 juta unit, 5% share keutamaan. Katakanlah harganya RM1 juga dalam soalan. So 1 juta kali RM1, 1 juta lah kat sini. Okey. Kemudian baru share biasa. 3 juta unit share biasa. Darab 5%, RM1,500,000. Okey, campur semula. Jadi RM4,500,000. Okey, boleh kalau ada 3 share keutamaan dia keluar, maknanya yang atas ni 2 juta, 1 juta tambah selagi. Contohnya 1 juta unit, 4% share keutamaan. Jadi 1 juta, baru share biasa. Share biasa duduk di bawah sekali. Okey, cikgu rasa tak susah ni. Okay, ada soalan boleh tanya. Jadi cikgu pergi kepada perbezaan komponen equity pemilik bagi syarikat perkongsian dan milikan tunggal. Okay, komponen equity pemilik bagi syarikat perkongsian dan milikan tunggal adalah berbeza, tidak sama. Kita pun dah belajar belaka dah. Sebab apa tak sama? Kerana disebabkan oleh perbezaan struktur modal. Okay, serta accountability penyumbang modal terhadap jenis perniagaan. So, kejap lagi kita tengok dekat belakang, surat belakang. Sebelum tu kita tengok celik kewangan sikit. Okay, celik kewangan kata bakal pelabur perlu faham maklumat-maklumat yang terkandung dalam prospektus sesebuah syarikat sebelum membuat langganan share. Jadi kalau kita bakal pelabur, kita
kita kena faham dulu apa cerita dalam prospektus sesebuah syarikat tu sebelum kita nak langgan share-share dia. So bagi yang rajin bolehlah membaca ni, buka QR code ni guna telefon ke apa, boleh baca isi dalam dia. So sekarang kita nak tengok apa perbezaan equity pemilik ketiga-tiga komponen ini. Okey. Kita tengok yang syarikat dulu. Ni syarikat atas kan ya. Syarikat tengok. Contohnya syarikat Denon Berhad. Tajuk kena tahu dah. Tajuk mesti penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. PKK mesti pada. Okay, equity pemilik RM duduk ujung. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Contohnya soalan kata dia nak terbit 2 juta unit 6% share keutamaan. So kita darablah dengan harga satu share dia. So dapat 2 juta. Okay. Katakanlah nak terbit lagi 3 juta unit share biasa. Katakan harga satu share 5%. So kita darab siap-siap. Kat sini kita tulis jumlah sahaja. 1,500,000. Kemudian campurlah 3,500,000. Okey boleh ya? Okay, cikgu rasa tak payah mana pun. Okay, ini perkongsian yang kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas sebelum tu lah. Okay, contoh perkongsian MKH. Tajuk sama je. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. So yang ni kita buat 2 line lah. Okay, 2 ruangan. Equity pemilik. Okay, dia ingat dalam perkongsian ni 2 benda saja kita kena nyata. Iaitu equity pemilik, dalam equity pemilik ni akaun modal dengan akaun semasa. Contoh. Kita ada 2 orang perkongsi. So nyatakan kat sini. Akaun modal abu. Letak ruangan pertama 30,000. Akaun modal bakar 20,000. So campur 50,000 letak ruangan hujung sekali. Okay, ambil saja daripada soalan akaun modal abu, akaun modal bakar. Okay, akaun semasa ni kita kena cari, kena buat akaun semasa. Okay, dah belajar dah itu. So ambil jawapan sahaja. Okay, contohnya jawapan kita dah dapat. Akaun semasa abu 4,200, akaun semasa bakar 3,800. So kita campur letak ujung 8,000. Baru kita jumlahkan ujung ni. 50,000 campur 8,000, 58,000. Okey, boleh. Dan yang terakhir, milikan tunggal. Ni memang soalan glamour semua ni, milikan tunggal. Contoh, kedai runcit Unimat. Tajuk sama. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Equity pemilik dibiayai oleh, sini RM macam biasa. Ini macam yang kita belajar semua lah. Modal awal, tambah untung bersih. Cari jawapan dulu. Tolak ambilan. Dapat modal akhir. Cikgu rasa yang ni sepatutnya dah ingat belaka dah ni. Contoh modal awal 40,000. Kita dapat untung bersih 3,000. So campurlah 43,000. Kalau kita dapat rugi bersih, modal awal kena tolak rugi bersih. Ingat tu, tolak kalau rugi. Dapat jumlah. Kemudian ambilan tetap kena tolak. Kerana ianya mengurangkan equity pemilik. So tolak ambilan. Contoh sini 4,200. So kita dapatlah modal akhir 38,800. Okay, boleh? Tengok sikit mastery topikal 5.3. Okay, syarikat khidmat jasa berhad menawarkan perkhidmatan kawalan keselamatan. Pada 20 Januari 2017, syarikat telah menerbitkan 500,000 unit share keutamaan 8% pada harga RM1. Okay, nampak sini nak terbit apa? Okay, 20 Januari dia nak terbit 500,000 unit 8% share keutamaan. Cara kita nak masuk dalam equity pemilik lagi. Okay, bilangan unit 500,000 unit 8% dulu. Baru nyatakan share keutamaan. Dekat ujung kayak gini, darab siap-siap. 500,000 kali RM1. Jadi dapatnya 500,000. Kemudian dia nak terbitkan 2 juta unit share biasa harga 5% kepada orang awam. Jadi 2 juta unit
share biasa. Cara nak tulis dekat equity pemilik lagi. So jawapan lagi sejuta, berapa? 2 juta kali 5%. Kira lah. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada 6 Februari 2017. Okay. Perkongsian rawi dan mutu ditubuhkan pada 2 Januari. Yang ni atas ni cerita perkongsian. Yang bawah, yang atas ni cerita syarikat. Yang bawah ni cerita tentang perkongsian. Perkongsian rawi dan mutu ditubuhkan pada 2 Januari 2017. Pada 31 Disember 2017, modal rawi dan mutu menunjukkan baki RM20,000 dan RM30,000 masing-masing. Okay, nampak kat sini? So kita tahu dah akaun modal rawi RM20,000, akaun modal mutu RM30,000. Manakala baki akaun semasa rawi dan mutu masing-masing ialah RM1,500 dan RM3,200. So kita masuklah ke bawah lagi. Akaun semasa rawi RM1,500, akaun semasa mutu RM3,200. Anda dikendaki membandingkan komponen equity pemilik dalam penyata kedudukan kewangan syarikat khidmat jasa berhad dengan perkongsian rawi dan mutu pada 31 Disember 2017. Okey. Saya rasa mudahnya ni boleh jawab ni. Saya tunjuk jawapan dia. So sini jawapan dia. Macam yang baru je cikgu terang tadi. So, yang pertama, syarikat khidmat jasa berhad, penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari 2017. Macam yang khabar tadi lah. Equity pemilik, modal diterbitkan dan berbayar penuh. 2 juta unit 8%, share keutamaan. So, tak payah tunjuklah harga ni. Harga ni tak payah. So, terus je jawapan 2 juta. 2 juta unit share biasa, harga pun tak payah. So, terus je jawapan 1 juta. Nilainya 3 juta. Okey, boleh? Okey. Ini tak payah guna saham lah. Istilah dia tadi share. Untuk kita ikut share. Share keutamaan, share biasa. Okey. Dan satu lagi, perkongsian rawi dan mutu. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari 2017. Nyatakan dia ada 2 tadi kan. Akaun modal rawi RM20,000. Akaun modal mutu RM30,000. Dan satu lagi, akaun semasa. Akaun semasa rawi RM1,500. Akaun semasa mutu RM3,200. Okay. Lepas tu campurlah jumlah dia. Okay. Campur. Dapatlah jawapannya. Okay. So ini jawapan bagi nampak je. So awak ikut macam buku teks tunjuk tu. Okay. PKK untuk perkongsian dia buat 2 ruangan lah. So ikut 2 ruangan macam kita belajar saat ni. So last kali mesti ada jumlah dia. Campur belaka. Okay. So sepatutnya sini. Berapa ni? 54,700 jumlah dia. Okay, boleh ya? Okay, nak tanya sebelum cikgu nak masuk last kali tajuk 5.4 dividen, tajuk terakhir kita. Masih ada masa 30 minit lagi, sempat lagi. Okay, boleh? Tu rasa paling mudah sekali ya tu. Dia punya equity pemilik dia. Okay, so kalau payah sikit dekat dividen je, dividen, cara nak mencari dividen. Okay, standard pembelajaran sepatutnya yang pertama, murid boleh menerangkan apa dia maksud dividen tunai. Yang kedua, menjelaskan jenis dia, jenis dividen tunai. Dan yang terakhir, boleh mengira dividen interim dan dividen akhir. So ada 2 jenis dividen kat sini. Interim dengan akhir. Okay, sebelum kita pergi sebelah, kita tengok info tambahan sikit. Okay, keuntungan boleh diagihkan kepada pemegang share dalam 2 bentuk. Okay, dapat perniagaan dapat untung. So dia boleh agihkan kepada pemegang share dalam 2 bentuk lah. Yang pertama dia panggil dividen tunai. Yang kedua dividen share. Dividen dalam bentuk tunai, duit ataupun dividen dalam bentuk share. Dia bagi dalam bentuk share. Okay, tengok apa dia dividen. Okay, kita dengar dividen. Sebenarnya kita faham tak dividen tu apa? Okay, dan kita belajar dividen ini adalah satu contoh hasil. So, kita tengok apa dia dividen. Sebahagian keuntungan. Okay.
yang dibayar oleh syarikat kepada para pemegang share. Okey. Maksudnya sebahagian keuntungan lah. So dalam cerita syarikat ni, sebahagian keuntungan yang dibayarkan oleh syarikat kepada para pemegang share. Jadi kadar dividen dikira dalam bentuk peratus atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay. Dua cara. Satu, kita boleh kira kadar dividen ni dalam bentuk peratus atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ataupun dalam nilai dividen se-share. Boleh juga dalam nilai dividen satu share. Jumlah dividen bergantung kepada keuntungan yang diperoleh dan cadangan daripada lembaga pengarah syarikat. Okay, dua benda lah jumlah dividen ni. Bergantung sama ada syarikat tu dapat untung banyak mana. Ataupun cadangan daripada lembaga pengarah syarikat. So, lembaga pengarah syarikat cadang nak bagi berapa persen. Okay, dua cara. Iaitu dividen. Dividen maksud umum. Sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang share. Apa dia maksud dividen tunai pula? Kan kita belajar kat info tambahan sebelah ni. Keuntungan dia tu boleh diagihkan dalam bentuk dividen tunai kan. So kita nak tengok apa dia maksud dividen tunai. Okay, dividen tunai ni ialah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah. Okay. Dividen tunai ni maksudnya keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah. Sama ada kaedah yang pertama mengikut peratus atas nilai se-share. Okay. Dia boleh mengikut peratus atas nilai se-share ataupun sen se-share. Okay. Peratus atas nilai se-share ataupun peratus atas sen satu share. Jadi kita tengok macam mana cara dia. Dibayar ke atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, boleh kat sini? Cikgu ulang balik maksud dividen tunai, keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah, iaitu mengikut peratus atas nilai se-share ataupun sen satu share. Peratus atau ikut duit, sen. Kemudian dibayar ke atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, itu maksud. Okey, jenis dividen tunai dia terbahagi kepada dua. Pertama dipanggil dividen interim. Satu lagi dividen akhir. Okay, apa beza dua-dua ni? Kita tengok. Dividen interim ialah dividen yang dibayar sebelum. Clue dia sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okay, boleh ya? Interim ni dibayar sebelum kita tahu berapa untung sebenar syarikat. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Maknanya dibuat awal lah. Manakala dividen akhir diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Kita isytihar dia selepas kita tahu dah berapa untung yang kita dapat. Pembayaran dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. Okay, boleh nampak beza? Interim sebelum keuntungan kita tahu. Akhir selepas keuntungan kita tahu. Interim bayar sebelum tempoh perakaunan berakhir. Dividen akhir dibayar selepas tempoh perakaunan berakhir. Maknanya kalau tempoh perakaunan kita berakhir 31 Disember 2020, selepas tu baru dia bayar. Tu orang panggil dividen akhir. Kita tengok gambar dibuat belakang bawah ni. Okay, katakanlah kita niaga perniagaan kita daripada 1 Januari 2016. Kita tutup 31 Disember 2016. So dalam tempoh tu, dalam tahun kewangan tu, itulah dipanggil dividen interim. Maknanya dia akan, dividen interim ni dia akan bayar sebelum berakhirnya 31 Disember ni. Tapi selepas 31 Disember sampai ke tahun 2017 ke atas, baru dia bayar, itu dipanggil dividen akhir. Okay, boleh? So, kena ingat sekian, interim ni dibayar sebelum keuntungan sebenar. Dividen akhir diisytihar selepas keuntungan sebenar diketahui. Okey. Okay, yang ni samalah yang cikgu dah terang ni. Dividen interim akan dibayar sebelum 31 Disember 2016. Sebelum tempoh perakaunan berakhir.
Dividen akhir akan dibayar selepas 31 Disember 2016. Yang ini selepas tempoh perakaunan berakhir. Okey, so boleh ingat dividen interim, dividen akhir. Okey, ini rumus dia untuk kira. Okey, rumus untuk kira dividen interim, dividen akhir. So rumus ni memang kena ingat untuk menjawab soalan dividen. Okey. So kita tengok rumus yang pertama untuk mencari dividen share keutamaan. Share keutamaan senang, dia satu je formula dia. Okay, modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan. Ni yang kita belajar ya. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Maknanya bilangan unit darab harga satu share. Tu kena ingat tu. Formula modal diterbitkan dan berbayar penuh ni. Bilangan unit darab harga satu share. Okay, darab peratus dividen yang ditetapkan. Yang ni cikgu cerita ayat bawah ni. Contohnya share keutamaan di karbon dah 8%. Darab 8% tu. Darab tempoh. Okay, tempoh. So kita kena kira lah tempoh yang dia beri. Berapa per 12. Okay, so boleh ingat dividen share keutamaan. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan. Darab peratus dividen, darab tempoh. Okay. Share biasa ada dua cara. Kita tengok dia beri soalan bentuk apa. Katakan soalan share biasa diberi dalam bentuk peratus. Peratus dividen 2%, 3%, 4%. So ini dia punya rumus dia. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa. Darab peratus dividen yang diisytiharkan. Sampai sini je. Tak payah darab tempoh. Darab tempoh untuk share keutamaan saja. Okay, boleh modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa ni maksudnya bilangan unit darab dengan harga satu share. Kemudian darablah peratus. Berapa persen? 3%, 4%. So dapat jawapan. Okay, katakan soalan bagi nilai dividen satu share. Contohnya dia bagi 3%, 5%. Lain kan? Tadi peratus. Yang ni diberi dalam 5%, 3%, 5 sen ke. Kalau diberi dalam bentuk tu, nampak dia tukar kat bawah ni. Bilangan unit. Beza tadi modal diterbitkan dan berbayar penuh. Yang ini bilangan unit. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa. Bilangan unit ni contohnya 2 juta unit. Yang tu kita nak. Yang belum didarab lagi. Yang bilangan unit contohnya 2 juta unit. Darab. Kalau dia bagi 3%, darab RM 3%. Okay, nampak tak? Dua cara untuk mencari dividen. Dan biasanya cara kedua ni pelajar sentiasa lupa. Dia tak ingat rumus yang kedua ni. Dia tetap ambil rumus yang nombor satu ni. Tak kira soalan bagi peratus ke ataupun soalan bagi nilai dividen satu share. Nilai dividen satu share ni 3%, 5 sen. Itu maksudnya dalam bentuk duit. Nilai ya. Okay, boleh ingat formula? Okay, yang kedua ni penting ni, bilangan unit darab dengan nilai dia. Okay. Contoh mengira dividen interim. Okay, katakan syarikat Berhad Berjaya merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan hartanah. Okay, 16 Januari, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan. So kita tengok kat sini terbit je, kira selalu modal diterbitkan dan berbayar penuh. Unit darab dengan harga satu share. So sini RM1 lah se-share untuk share keutamaan. Okay, share biasa dia nak terbit 3 juta unit darab dengan 5% kepada orang awam. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 31 Januari 2017. Tempoh perakaunan syarikat berakhir 31 Disember setiap tahun. Okey, situ maklumat dia. Okey, satu maklumat dia beri. Okey, maklumat yang kedua, pada 31 Julai 2017. Okay, 31 Julai tempoh perakaunan 31 Disember. 31 Julai nak bayar. Okey, 31 Julai maknanya sebelum berakhirnya tempoh perakaunan dia nak bayar. Okey, tu orang panggil dividen interim. Kalau dia bayar awal. Okey, pada 31 Julai 2017, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Okey, 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama. Untuk share keutamaan 6 bulan pertama.
Share biasa pada kadar 3%. Nampak tak share biasa? 3%. Persen. Kalau persen, tengok formula. Ni. Ambil yang peratus. Ingat Kalau dividen share biasa dibagi persen, maknanya peratus. Gunakan formula yang pertama ni. Modal diterbitkan dan bayar penuh share biasa, darab peratus. Okey, kena pandai beza. Dia bagi peratus ke dia bagi nilai kalau share biasa. Okay, so sekarang kita nak kira dividen share keutamaan dulu. Ini formula dia. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan. Darab peratus dividen yang ditetapkan, darab tempoh. Okey. Yang ini yang pertama, 6% share keutamaan. Dia kata dia nak terbit 2 juta ni kan. Okey. So yang dalam kurungan ni, ini dalam kurungan ni 2 juta unit share darab RM1 se-share. Inilah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, unit darab harga 1 share. So 2 juta unit darab RM RM1 se-share. Darab dividen. Ni dividen. Dia dah maklum ni share keutamaan 6% dividen dia. So darab 6 bahagi 100. Darab tempoh soalan kata tadi dia nak bayar bagi tempoh 6 bulan pertama. Jadi darab 6 bahagi 12. Dapatlah RM60,000. Okey, boleh kat sini? Share keutamaan. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Darab kadar, darab tempoh. Okey, share biasa pula. Sama juga, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Darab kadar. So, dia nak terbit tadi 3 juta unit share, darab 5% 1 share. Ini orang panggil modal diterbitkan dan berbayar penuh. Unit darab harga 1 share. Okay, darablah 3 bahagi 100. Stop kat situ je. Share biasa dia tidak darab tempoh. Ingat tu. Setakat darab kadar saja. So maka dapatlah RM45,000. Okey, senang je kan? Okay, tengok nota sikit. Pengiraan dividen share keutamaan perlu mengambil kira tempoh pegangan share bagi tahun tersebut. Okey. Share keutamaan saja perlu ambil kira tempoh. Okey. Sekarang kita nak tengok kira dividen akhir pula. Okey. Berdasarkan contoh 9 pada 31 Disember 2017, Lembaga Pengarah Syarikat telah memutuskan nak bayar dividen akhir pula. Okey. Dividen akhir dia nak bayar. Okay. A, dia nak bayar dividen akhir kepada 6% share keutamaan. Okay, B, dividen akhir pada kadar 5% pemegang share biasa. Nampak tak? Dia bagi peratus lagi dividen akhir untuk share biasa. Kalau dia bagi dalam bentuk peratus, guna rumus yang bentuk peratus. Share biasa, cikgu tekan share biasa ni. Share biasa ni. Kalau dia bagi peratus, guna rumus yang pertama. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa darab peratus dividen yang diisytiharkan. Okey, share keutamaan tak ada masalah. Dia satu je formula share keutamaan. Okey, share biasa ada 2. Kita nak kira. Okey, share 6% share keutamaan. Okey. Baru kita tengok. Nilai yang sama tadi. Okay. Nampak tak? Ini sebenarnya pengiraan ni RM 2 juta ni. RM 2 juta ni sebenarnya dia dah darab RM1. Macam ni dia tunjuk sesa kan yang tadi dividen interim. Tunjuk sesa 2 juta unit darab RM1. Ataupun tambah tunjuk cara pengiraan pun tak apa. Maknanya kita dah kira siap-siap di luar. Kita tunjuk macam ni. RM 2 juta je. RM 2 juta ni maknanya orang tahu lah unit dah darab dengan harga 1 share. So RM 2 juta darab persen ya persen 6%. 6 bahagi 100 darab tempoh. Okey. 5/12. Okay, tadi dia maklum dia dah bayar untuk 6 bulan pertama kan. Okay. Soalan cikgu, siapa tahu macam mana dah dapat 5/12 ni? Ada siapa nak maklum kat cikgu? Macam mana dia dapat 5/12 berdasarkan soalan ni? Okay.
Siapa nak bagi tahu cikgu start daripada bulan berapa sampai bulan berapa? Ni jarak 5/12 tu. Ada siapa nak bagi tahu? Okay, 5C seramai ni tak boleh jawab, malu lah. Okay, panggil nama sikit ya. Liang Jia Chin. Okay, Liang Jia Chin. Ogos sampai Disember. Ogos sampai Disember. Okay. So kita tengok kat sini. Okay, bagus. Tengok soalan ni. Tadi dia kata dia nak bayar 31 Julai kan? Untuk dividen interim. Okay. Untuk share, bila dia kata dia start 16 Januari, maknanya bulan Januari dah masuk dah. Dia sampai pembayaran dividen dia sampai 15 Januari baru dikira 1 bulan cukup tempoh. Melebihi 15 Januari dia tak kira dah tarikh tu. Okay. So yang ni tadi dikira 6 bulan tadi. Bermula bulan Februari ya ni untuk interim Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Itu yang cukup 6 bulan dia interim. Jadi selepas tu pula baru dia nak bayar dividen akhir. Jadi Ogos, September, Oktober, November, Disember. Maknanya 5 bulan selepas tu. Jadi nampak dia darab 5/12 tempoh dia. So dapat jawapannya RM 50,000. Okay. Share biasa pula. Nampak tak? Dia terus darab jumlah ni. RM 1,500,000. Okay. Macam interim tadi ditunjuk selesai kan? Mana interim tadi? Okay. Interim tadi ditunjuk cara pengiraan. 3 juta unit darab 5%. Boleh. Nak tunjuk dalam cara pengiraan gini pun boleh. Ataupun kita dah darab siap-siap 3 juta darab 5%. So, terus RM terus. RM 1,500,000 terus darab dengan kadar 5/100. So RM 75,000. Okay, boleh ya? Yang penting kena ingat formula dia. Okay, nota. Pengiraan dividen share adalah berasaskan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kadar dividen share, ini peratus. Okay. Mana modal terbitkan dan bayar penuh ni kita darab siap-siap lah. Unit darab dengan harga 1 share. Kemudian satu lagi kadar yang dia beri. Okay, ada yang tanya ni? Kalau tak ada kita nak pergi yang seterusnya. Okay, standard pembelajaran murid boleh mengira dividen share keutamaan dan share biasa bagi beberapa tahun kewangan. Membincangkan sebab berlakunya dividen tertunggak. Okay, so dividen ni dia boleh tertunggak juga. Tertunggak ni maksudnya tak bayar lagi tahun tu. Tempoh perakaunan tu. Okay, kita tengok dia beri contoh. Mengira dividen share bagi beberapa tahun. Pada 2 Januari 2014, modal share syarikat Labis Berhad seperti di bawah. Okay, dia beri modal diterbitkan dan berbayar penuh. 2 juta unit, 10% share keutamaan, RM 2 juta. Dia dah tolong kira dah kat kita ni. RM 2 juta. 3 juta unit share biasa, RM 3 juta. Okey. Soalan belum soalan lagi. Keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. Maknanya dia dah beri keuntungan tahun 2014. Syarikat untung 260,000. 2015 800,000, 2016 200,000, 2017 tak ada untung. Tak ada untung lah, dash je. 2018 untung balik 430,000. Dia kata andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaannya. Soalan, anda dikendaki mengira pembayaran dividen 10% share keutamaan dan share biasa. So kira nak bayar dividen kepada share keutamaan dan share biasa. Soalan baca ni pun rajin keluar dalam biasa juga. Okay. Mana dia dah beri keuntungan beberapa tahun. Dia suruh kita kira berapa masing-masing dapat dividen akhir. So yang pertama kalau soalan macam ni. Kira dividen untuk share keutamaan je.
Okay, kira berapa persen share keutamaan layak dapat dividen. Okay, tengok pengiraan pembayaran dividen 10% share keutamaan. Kita kira ni share keutamaan dulu So kita tengok modal diterbitkan dan berbayar penuh tadi. Dia dah kira dah RM 2 juta kan. RM 2 juta. Darab kadar dia 10 bahagi 100 darab tempoh. So kalau ibu macam ni kita tahu setahun lah ni maknanya. Jadi darab 12 per 12. So kita akan dapat untuk dividen share keutamaan RM 200,000. Okay, boleh kat sini ya? Dia apa-apa pun share keutamaan akan diberi special dulu. So kita kira untuk dia saja dulu. Okay, dividen share keutamaan so RM 2 juta darab 10 bagi persen darab 12 per 12. Dia dapat RM 200,000 dia punya dividen untuk share keutamaan. Okay, kemudian kita buat kotak macam ni. Kotak ni salin je daripada soalan ni. Salin sebiji. Okay, kecil kan sikit nak bagi nampak. Okay. So kita buat tahun. So kita salin lah tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Keuntungan pun RM. Kita salin je bawah ni. 2014 260,000. 800,000, 200,000. Yang ni tak ada dash. 430,000. Settle. Okay. Kemudian kita masukkan dua lagi kotak. Kotak yang pertama, pembayaran dividen 10% share keutamaan. Okay. Maknanya share keutamaan ni, dia layak dapat dividen ni 200,000 setiap tahun. Setiap tahun. Jadi kita masukkan dekat sini. 2014, 200,000. Maknanya sama je. Dia akan dapat 200,000, 2015, 2016. Okay. 2017 ni sebab tak ada untung kosong lah maknanya. Tapi dia akan layak dapat pada tahun 2018 lagi. Okay. Kemudian pembayaran dividen share biasa. Okay, kita tengok satu persatu Okay, kita tengok 2014 dulu. Okay, jaga besarkan sikit. Okay, kita ambil tahun yang ni Sepatutnya ni kita dah kira dah tadi. Berapakah dividen yang share keutamaan layak dapat? Sepatutnya 200,000. Okay, kita tengok. Kita masukkan dalam kotak. Nak senang kita buat kotak lah. Tahun keuntungan, pembayaran dividen 10% share keutamaan. Ini pembayaran dividen share biasa. So kita kena cari share biasa. Kita tengok satu persatu. 2014 untung dia 260,000. Sepatutnya kita bayar dividen kepada share keutamaan 200,000. Okay, tulislah 200,000 sini. So berapa kita nak bayar dividen kepada share biasa? Senang saja. Keuntungan tadi tolaklah dividen yang kita bayar kepada share keutamaan. Maknanya 260,000 tolak 200,000, share biasa dapat 60,000. Okay, boleh kita belajar dah ayat harmonis, share biasa akan dapat selepas share keutamaan dapat dulu. Okay. So 2015 pula, keuntungan 800,000, share biasa didapat 200,000. Jadi share keutamaan, jadi share biasa tolak 800,000 tolak 200,000. Semaknanya dia layak dapat 600,000. Banyak pula dia dapat sini. Nasib bergantung kepada keuntungan syarikat. Okay. Kemudian 2016, keuntungan 200,000. Share keutamaan layak 200,000 juga. Jadi share biasa kosong. Tak ada untung. 200 tolak 200 kosong. Itulah nasib pemegang share biasa. Okay. Kemudian tahun 2017. Tak ada untung, maknanya share keutamaan kosong lah. Share biasa lagi kosong. Kosong. Okay, tahun 2018, keuntungan 430,000. Okay, share keutamaan tadi sepatutnya dia layak 200,000 kan. Kemudian tahun 2017 ni dia tak dapat. Ni orang panggil dividen tertunggak. So dia tak dapat tahun 2017. Dia layak dapat tahun seterusnya. Jadi 200,000 yang tahun 2017. Tambah dividen yang tahun 2018 sepatutnya dia dapat 200,000 juga. Jadi pada tahun 2018 share keutamaan dia layak dapat 400,000. Okay, boleh faham sini 400,000 ni. Mana hak 2017 hak tertunggak tadi yang tak bayar tadi tambah dengan 2018. 200,000 tambah 200,000. So 400,000 dia dapat kat sini. Okay, kemudian nak tahu dividen biasa. 430,000 tolak 400,000. Maknanya share biasa hanya layak dapat 30,000 sahaja. Okey. Boleh? Share biasa dia tidak ada tunggakan. Share keutamaan je. Ada dividen tertunggak. Okey, boleh kat sini?
Ni sebenarnya mudah je kalau kita faham konsep dia. Okay, kalau soalan dia beri keuntungan banyak-banyak gini. Cari dulu berapa persen dividen keutamaan dapat. Kemudian share biasa kita tolak je. Okay, keuntungan tolak dividen share biasa, share keutamaan. Maka itulah yang kita bayar kepada dividen share biasa. Nasib lah. Kalau dapat banyak, banyak lah. Okay, kalau sikit, sikit lah. Tapi yang penting share keutamaan dia ada dividen tertunggak. Okay, tak boleh bayar tahun ini, tahun depan dia dapat. Sekali dengan dividen tahun depan. Okay. So boleh kat sini? Okay. Sebab berlakunya dividen tertunggak. Tadi kita tengok 2017 kan. Share keutamaan ada dividen tertunggak. Tak boleh bayar tu. Okay. Pembayaran dividen ini bergantung kepada jumlah keuntungan syarikat. Okay, satu lagi bergantung kepada kelulusan oleh lembaga pengarah. Okey, itu. Pemegang share keutamaan yang bersifat kumulatif diberi keutamaan menerima dividen. Okey. Berbanding pemegang share biasa. Okay, hanya share keutamaan bersifat kumulatif saja berhak menerima dividen yang tertunggak ni. Hal ini diberi kerana kadar dividen share keutamaan adalah bersifat tetap. Sama je persen dia punya dividen tu setiap tahun. Namun dia kata prestasi syarikat yang tidak memuaskan menyebabkan keuntungan diperoleh tidak mencukupi untuk membayar dividen kepada pemegang share keutamaan. Okay. Jumlah dividen ini menjadi tertunggak. Macam tadi lah kan, dia tak dapat untung. Maka tertunggak lah tempoh 2017 kan. 2017 ni. Okay. Jumlah dividen ini menjadi tertunggak dan perlu dilunaskan pada tempoh perakaunan yang berikutnya apabila keuntungan syarikat mencukupi. Okey, tak boleh Kalau keluar soalan macam tadi, sepatutnya boleh jawab lah. Soalan tak payah mana pun. Okey, tu boleh sebab berlakunya dividen tertunggak. Okey, sekarang kita nak tengok hak pemegang share keutamaan bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak tadi. Standard pembelajaran, murid boleh merumuskan hak pemegang share keutamaan bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak. Okey. Tadi kita dah belajar sepatutnya pemegang share keutamaan dia berhak menerima dividen tertunggak. Kita tengok jadual tadi, kita dapati share keutamaan yang tertunggak bagi tahun sebelumnya akan dibayar pada tahun keuntungan diperoleh. So yang tadi sama kita ulang balik ni. Kita ulang balik ni ya. Okay, nombor 1, dividen tahun 2017 tidak dapat dibayar kerana syarikat mengalami kerugian. So, yang kedua ni, 400,000 ni, oleh sebab dividen share keutamaan bersifat kumulatif. So, dividen tertunggak 200,000 tahun 2017 akan dibayarlah tahun 2018. Tu yang jadi 400,000 tu. Okay, gerak kerja 5.4 ni boleh jawab kat rumah lah. Okay, memang ada rumah dah pun. Sejawab je lah lagi. Okay, so kita, Masri 5.4 pun boleh jawab. Okay, kita nak pergi last sekali. Contoh soalan dan jawapan yang terakhir. Sebelum 1 minit ke 2.5. So ini yang terakhir habis ni. Okay, contoh soalan dan jawapan. Okay, syarikat mewangi berhak menjalankan perniagaan, membekalkan perkakasan dan perhiasan kediaman. So 2 Februari syarikat telah menerbitkan 1 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM1. So sini kita boleh kira dah. Tengok je terbit je terus darab. 8% share keutamaan maknanya 1 juta unit darab RM1. Dapatlah 1 juta ni macam tunjuk bawah ni. Kemudian dia nak semua share, dia nak terbitkan lagi 1 juta unit share biasa harga 5% se-share. So masukkan sini share biasa 1 juta unit darab 5%. RM RM500,000. Okay, lepas tu campur. RM RM1,500,000. Senang je. Okay, semua share yang diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 16 Februari 2017. Hitung modal diterbitkan dan berbayar penuh. Tadi cikgu dah cerita ni kan. Kira siap-siap 8% share keutamaan 1 juta unit darab RM1. RM 1 juta. Share biasa 1 juta unit darab 5%. RM RM500,000. Lepas tu campur lah sebab dia nak jumlah. Dia nak jumlah kena campur lah. RM 1,500,000. So yang kita campur tu namanya jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ingat 2 markah kat sini. Okay. So 2 markah biasa soalan macam ni. Tunjukkan jalan kerja dan campurkan jumlah dia.
KB, sediakan akaun permohonan 8% share keutamaan dan akaun modal 8% share keutamaan. Ni kita belajar ya hari ni. Buat akaun permohonan share biasa dan akaun modal share biasa, akaun bank. Okay. So pentingnya kita kira modal diterbitkan dan bayar penuh ni untuk kita masuk dalam ledger. Okay. So yang ni tak buat jenayah lah, kena ingat lah cikgu dah ajar semalam. Yahat tu debit permohonan, kredit modal. Debit bank, kredit permohonan. So ingat balik yang kita belajar Yahat ni. So yang pertama, akaun permohonan 8% share keutamaan, debit permohonan, kredit modal. So debit permohonan letak sebelah debit. Tadi dia nak waktu dia mohon tu Februari 2. Nilainya kita dah kira ni RM1 juta. Sebutir mesti modal share keutamaan. Modal 8% share keutamaan. Okay, pastikan masuk sini 8% share keutamaan tinggal ni. Okay, modal 8% share keutamaan. Okay, lepas tu pada Februari 16, semua tu telah dilanggan dan dibayar penuh. So Februari 16 duit masuk debit bank, kredit lah permohonan. So sebelah permohonan kredit lah. RM1 juta juga ni butirnya mesti bank. Okay. Kemudian akaun modal 8% share keutamaan. Kita tengok dekat permohonan ni kita tahu dah butir dalam ni modal maknanya belah kredit lah. Tak belah kredit. Februari 2 RM1 juta. Butir dalam nama partnernya. Permohonan 8% share keutamaan. 8% tak ada ni. So nanti masukkan sendiri ya. Permohonan 8% share keutamaan. Okey. Kemudian yang kedua akaun permohonan share biasa. Sama juga debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. So Februari 2, RM500,000 ambil jawapan kita kira tadi RM500,000. Butir dalam modal share biasa. Kemudian Februari 16 dapat duit debit bank, kredit permohonan share biasa. So permohonan 12 kredit lah. Februari 16 RM500,000 butirnya bank. Okay, buat pula akaun modal share biasa. Okay, lawan lah lawan. Kalau permohonan debit modal ni mesti kredit. So, Februari 2, RM500,000 butirnya permohonan share biasa. Okay, akaun bank gabung yang tadi. Yang akaun permohonan ni kita tengok sini permohonan kredit kan. Butir dalamnya bank, maknanya bank ni debit lah. So Februari 16 salin RM1 juta, butir dalam permohonan 8% share keutamaan. So kita tengok selagi permohonan share biasa hidup belah kredit juga ni, maknanya bank ni debit lah. So Februari 16 RM500,000, permohonan share biasa RM500,000. Okey, habis. Ini contoh soalan dan jawapan selagi. Okay, ni sikit lagi last sekali 12, ada lagi satu lagi. 12 Januari syarikat hitam terpilih berhak menerbitkan RM1 juta unit 6% share keutamaan seharga RM1. 500,000 unit share biasa harga RM2. 26 Januari semua share diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. Keuntungan syarikat untuk 4 tahun berakhir 31 Disember 2014 hingga 2017. Ni soalan macam tadi juga. Okay, dia beri 2014 untung RM85,000, 2015 RM40,000, 2016 RM90,000, 2017 RM110,000. Hitungkan pembayaran dividen 6% share keutamaan dan pembayaran dividen share biasa bagi 4 tahun tersebut. Okay, ingat yang penting kira dividen share keutamaan. Okay. Sekarang ni kita tengok. Berapa bulan ni? Kita kira tahun 2014. Pada 26 Januari, semua share yang telah diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. So, 26 Januari. Kita tengok sini. Okay, dividen 6% share keutamaan tahun 2014. Kita kata tadi, dia nak terbit berapa? RM1 juta unit. RM1 juta unit darab dengan RM1 RM1 lah. Kita tengok jawapan RM1 juta kat sini, kecil sikit. Okay, RM1 juta unit darab RM1. Kemudian darab 6%, nama dividen di 6%, darab 11/12. Okay. Darab 11/12. Kerana pada 26 Januari, semua share yang terbit telah dilanggan dan dibayar penuh. Mana lewat dah. Dah cukup sebulan. Jadi kira 11/12 lah ni. Okay. Okay, so 11/12 untuk tahun 2014.
Untuk tahun yang lain, dividen 6% share keutamaan daripada 2015 sampai 2017 memang cukup setahun. Jadi sejuta unit darat RM1, darat 6 bagi 1 darat 12/12. Maknanya RM 60,000. Tahun yang lain semua sama. Tahun 2014 je. Dah cukup sebulan. So 11/12 lah. Jadi kita tengok kotak yang sama macam tadi jugalah. Tahun 2014, 15, 16, 17 keuntungan kita saling 85, 40, 90, 110. Okey, bezanya dekat sini ya. Pembayaran dividen 6% share keutamaan. Maknanya tahun 2014 RM55,000. Kita kira 11/12 dia 55,000 kat sini. Jadi untuk dapat pembayaran dividen share biasa tolak je lah 85,000 tolak 55,000. Maknanya share biasa dapat 30,000. Okey, pada tahun 2015 keuntungan 40,000. Sepatutnya 2015 60,000 kan. Sepatutnya 60 kan kita tengok 60 dia dapat sepatutnya. Tapi keuntungan 40 je. Jadi pembayaran dividen share keutamaan 40,000 lah. Tertunggak 20 tu bayar tahun depan. So 40,000 kat sini. So 40 tolak 40 dividen biasa tak dapat apa-apalah, tiada ataupun kosong ke nak tulis. Okey, 2016 90,000 keuntungan, sepatutnya share keutamaan dapat 60,000, tapi dia dah ada tunggakan yang tahun lepas 20, campur lah 60 campur 20. So 80,000 share keutamaan dapat. Untuk share biasa 90,000 tolak 80,000, 10,000. Okay, dah tahun 2017, keuntungan 110,000, share keutamaan dapat 60,000, share biasa tolak je, 110 tolak 60. So dia hanya dapat 50,000 sahaja. Okay, sama macam tadi, cuma bezanya tahun 2014 je. Sebab dia punya tempoh tak cukup setahun. Okay, beza kat situ. Yang lain sama macam kita belajar ni. So dah habis dah kita belajar. So latihan ni tolong buat dulu. Okay, ada masa insyaAllah kita akan bincang lah. Okay, cuba buat dulu. Ada masa sign kat cikgu lah. Okay, sikit lagi. Allah, sikit ya. Last. Okay, ini peta konsep perekonomian untuk syarikat berhad menurut share. So kita dah belajar dah jenis syarikat berhad menurut share. Kita belajar ada syarikat persendirian dengan syarikat awam. Jenis modal, ada modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jenis modal share ada dua, share keutamaan, share biasa. Jenis dividen pun ada dua, dividen interim, dividen akhir. So habislah, insyaAllah hari Ahad minggu depan kita nak masuk modul 6 perekonomian untuk kelab dan persatuan. So latihan tu tolong buat dululah. Okay. So ada nak tanya apa-apa? Okay, kita tutup dulu sekejap. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa amilus salihat wa wasaw bil haqq wa wasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.